Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, tengok dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil aliyyil a'la al-waliyyil mawla alladhi khalaqa wa ahya wa hakama ala khalqihi bil mauti wal fana wal ba'thi ila daril jaza wal fasli ila daril qada litujziya kullu nafsin bima tas'a. Ahmaduhu hamda man sabara ala murril qada wa ashkuruhu shukra man radiya bi qada'i rabbih fa kana lahu minhu ar-ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna mukhlasin wa ba'du. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala maka berketambah mana? Itu lah wujud. Itu kan ke bawah lagi. Ya, 3 ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iaitu adam, artinya tiada. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, iaitu lawan. Iaitu kembali kepada lawan dengan makna yang melawan, yang melawanikan. Yang melawanikan itulah diri adam, iaitu mustahil tu. Bukanlah lawan di sini mana al-istihala wal imtina'. Itu jadi wajib tu. Lawan sini makna yang melawani, iaitu lawannya dengan mana yang melawaninya tu. Lawan dengan mana mudaddul lahu tu adam, itulah diri adam. Adapun lawan mana tadadud, mana berlawan, mustahil juga. Diri yang melawan tu mustahil, diri duk berlawan mustahil jugalah. Iaitu adam. Arti adam tu tiada ada, tiadanya. Artinya tiada, tak adanya, dan tidak adanya. Kerana jikalau tiada ada zatnya, zat Allah Ta'ala, sebab tu wujud sini mana wujud Allah. Wujud sini wujud Allah. Lawan tiada zat Allah lah. Barulah jadi sifat, barulah jadi yang mustahil. Seperti mana wajib tu ada zat Allah, bukan ada semata-mata. Kalau ada semata-mata, tak kait dengan Allah, tak kait dengan kita, itu nak hukum tak boleh lagi tu. Ada, tak ada siapa, ada siapa. Ada Allah, barulah jadi wajib, barulah masuk dalam afrad wajib. Tak ada siapa, tak ada Allah, barulah jadi diri mustahil. Adapun ada kita bukan benda wajib. Pasal apa ada kita tak wajib? Sebab tak ada kita tak mustahil. Kalau kita di sini tak ada zat Allah. Mana kena kait dengan Allah baru jadi mustahil. Bukan tak ada kita. Tak ada kita boleh, benda boleh berlaku, maksudlah benda jaiz. Sini tak ada Allah. Jikalau tiada ada zatnya zat Allah, nescaya tiada ada qudrahnya. Kalau kita nak berdalil dengan qudrah di sini, boleh dah qudrah mana samarah pun tak apa dah. Iradah makna samarah tak apa dah. Menghendaki, mengetahui tak apa dah. Walaupun tak kata di sini sifat berkehendak, tak kata sifat pengetahuan, tak kata sifat kuasa, tak apa ni.
Sini sebab Mu'tazilah dia menafikan ma'ani, dia menafikan mabadi, dia menafikan segala mabda' bagi takluk. Yang kata pengetahuan, yang kata kehendak, yang kata kuasa tu, dia nafi. Tapi dia menyabitkan samarah. Warattabu samaratiha ala zatillah, dan Suhaimi kata itu. Dan menyusun, mengatur, menyabit mereka itu Mu'tazilah akan samarah di atas zat Tuhan. Mana qadirun bi dzatihi, muridun bi dzatihi, alimun bi dzatihi. Sini mana Mu'tazilah pun yang mengaku zat Allah Ta'ala mengada alam, tapi bukan mengada kut sifat kudrah dia. Dia tahu Tuhan mengendaki, tapi bukan kut sifat berkendak yang nama sifat ma'ani, yang nama mabda' bagi takluk. Dia tahu Tuhan tu tahu Tuhan tu bukan kut sifat pengetahuan, tahu kut zat. Muridun bidzatihi, alimun bidzatihi, qadirun bidzatihi. Kalau di sini pun Mu'tazilah kata Tuhanlah yang mengada. Kalau Tuhan tak ada, tentu tak mengada, tentu tak ada mengetahui, tentu tak ada berkehendak. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah di sini ni, qudrah sini, kita nak mabda' bagi takluk, sifat. Nak ke sifat, bukan nak ke takluk, nak ke sifat qudrah, nak ke sifat iradah, nak ke sifat ilmu tu. Tu. Tapi kok sifat tu lah Tuhan mengada, menghendaki, mengetahui tu. Baik. Kerana semuanya itu sifat yang ada pada zat, yang ada di zat Allah. Dan jikalau tiada ada sifat itu, sifat tadilah, sifat qudrah, iradah, ilmu tu, nescaya tiada ada alam ini. Tuhan menghendaki bertentang dengan pengetahuan Tuhan. Tuhan menjadi bertentang dengan kehendak dia. Dia. Jadi ilmu tu, ada ilmu dengan makna muta'ala ilmu, ilmu mana pengetahuan. Iradah pun ada muta'alaq dia dengan murad, muraduhu ta'ala, benda Tuhan kehendak. Ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat qudrah, iradah. Tuhan kehendak sedia kala, kehendak sedia kala dah. Di muta'alaq dia ada hak tanjiz qadim. Adapun iradah, sifat yang dengan dia lah Tuhan mengada pada masa imkan, bukan mengada pada sedia kala. Pada masa sedia kala tu padan mengada. Tu kok iradah tu Tuhan padan menentu. Tapi kok ilmu tak ada padan dah, tanjizi selalu, tahu selalu dah. Bukan padan tahu. Padan tahu tu tak tahu. Padan tahu bukan tahu. Tak tahu itulah makna jahil. Jahil tu mustahil bagi Allah. Sebab tu ta'alluq ilmu satu ya. Ta'alluq tanjizi qadim, tak ada suluhi, tak ada. Macam orang temuduga kita. Orang temuduga kita bukan dia temuduga kata kita ni ada pengetahuan. Dia temuduga tu kita padan tahu. Nak tahu kata padan tahu ke tak? Dah kita padan tahu baru dia ambil mengaji. Kalau kita dah tahu tak ambil dah, siapa? Dah tahu dah, buat apa mengaji lagi? Nak tahu padan tahu. Jadi masa kita temuduga tu kita bodoh lagi lah tu. Cuma dia tahu kata kita padan tahu, ilmu yang akan datang akan diajak. Jadi padan tahu tak tahu lagi. Masuk mengaji habis dah baru tahu. Ya Allah Ta'ala tak ada ta'alluq suluhi bagi ilmu, tak ada. Sebab itulah makna jahil, ta'alluq tanjizi. Baik. Jadi kalau kita susun ayat, kita kata fulanun yatakallamu bi'ilmihi, betul. Seorang tu bercakap dengan ilmunya, yani bercakap dengan bimuta'allaqi ilmihi, idhafah lil bayan. Dia bercakap dengan pengetahuan, muta'allaq ilmu. Apa yang dia tahu dalam dada dia, dia bercakap dengan apa dia tahu. Boleh. Fulanun yatakallamu bi iradatihi bi muradihi, mana? Bi muta'allaqi iradatihi. Dengan muta'allaq iradah dia, mana apa hak dia kehendak, dia bercakap apa dia kehendak, dia menghurai apa dia kehendak.
Boleh itu muta'alaq. Samalah dengan fulanun yatakallamu bi kalamihi, dengan mana muta'allaqi kalamihi dengan mana kalam nafsani, tak ada masalah pun tu. Pasal apa nak buat kes pula? Pasal apa nak kata ni lah sifat kalam ni ialah muta'alaq, tu lah sifat kalam. Ya, kita mengaku hak tu kalam juga, tapi kita tak nafi ada mabda' bagi ta'alluq. Itu sifat. Tu. Kalau nak hujah dengan kata yatakallamu bi kalamihi, mana al-mukhatab bih, khitab mana mukhatab bih. Mukhatab bih memang kalamu kalam nafsani. Nak kata kalam nasi pun atau istilah tak apa, tak masalah apa. Tu. Tapi di situ bukanlah menafikan kata ada mabda' bagi ta'alluq, tak nafi sikit pun. Seperti mana boleh kita kata kala fulanun yatakallamu bi iradatihi, boleh dia bercakap atas apa dia kehendak, dengan muta'allaq kehendak dia, muta'allaq ilmu dia. Pasal apa nak pi keliru di situ, tak keliru sikit pun. Tu. Ambil hujah dengan perkataan tu, nak buat kata kalam mabda' ta'alluq tak ada, mabda' mana sifat kalam tak ada. Sifat ayat mu'tazilah nafi tu lah tak ada di Tuhan. Yang ada kalam nafsani, itulah kalam. Hak tu pun kalam juga. Kata mu'alif rahimahullah, nasihat tiada ada alam ini. Sebab apa? Mengada ni setentang dengan kehendak. Mengada qudrah, nafi qudrah, nafi samarah, tentu Tuhan tak mengada, tak jadilah alam ini. Tu. Baik. Iaitu alam, nak tafsir bagi alam. Iaitu ni nak tafsir bagi alam ni, bukan nak terjemah bagi alam. Sebab terjemah ni dia lafzan bi lafzin, halih bahasa satu lafaz ke satu lafaz, tuju kepada walaupun lafaz tu murakkab pun tapi makna dia mufrad, bahawa halih bahasa nama dia. Kalau panjang cerita ada tarkib sampai jadi tarkib isnadi, itu hak tu bukan terjemah tu, hak tu tafsir. Kat tarkib idafi boleh kira lagi. Tu. Kalau panjang cerita tu ada tarkib isnadi, tu bukan dia terjemah, tu tafsir tu. Terjemah ni ghalibnya lafzan bil lafzin, halih bahasa satu lafaz ataupun banyak lafaz tapi makna tuju ke madlul dia, makna dia tu satu benda. Tu baru terjemah. Sabar bukan tahan hati. Tahan hati bukan terjemah bagi sabar, itu tafsir sabar. Tabah maknanya tu. Sabar tabah. Tu terjemah dia. Halih bahasa nama tabah, bukan tahan hati. Tahan tu dua perkataan tu. Ditahan oleh hati. Itu isnad tu. Tabah. Tu. Iklan alam ni nak tafsir bahasa Melayu apa? Barangkali lah maya pada ke, semesta ke. Tu bahasa lama kita tu. Tu lah. Tu. Sebab tu kita tu Quwah tu terjemah bahasa kita ubat. Arab kata quwah, kita kata ubat. Ubat apa? Ubat torchlight, bateri lah quwah ya. Pasal panggil ubat, pasal dia ada kuasa bagi menyala. Kuasa meledak dia panggil peluru panggil ubat ke? Dia ada kuasa meledak. Apa lagi ubat? Ubat nyamuk, kuasa memati. Bukan ubat ni, kita jangan panggil ubat. Hak tu bagi mati nyamuk. Dia lah nak bagi mati pun power juga, kuasa, kuah juga. Kuah memati ubat. Tu. Tapi kalau arrow nak panah orang tak panggil ubat sebab dia tak ada kuasa meledak apa. Tu. Peluru panggil ubat, apa lagi ubat? Torchlight tu, bateri tu panggil ubat, tu kata ubat. Tu terjemah bagi kuah tu ubat. Dia ada kekuatan. Boleh ke boleh ke ni, panggil ubat. Itu lafzan bil lafzin, terjemah bahasa Melayu. Kita tak faham ubat. Sebab tu dalam setengah kitab jadi kata, apa dia makna pendengar? Satu ubat yang ditaruh pada telinga. Ubat lah kata. Sebab dia ada kuah, boleh mendengar. Kok dia panggil ubat tu. Ubat pelita.
Itu lafzan bil lafz terjemah. Iaitu, ini tafsir bagi alam ni, bukan terjemah alam. Tafsir alam iaitu mawujud yang lain daripada zat Allah dan sifat-sifatnya. Arab kata ma siwallah. Ma siwallah tu lah alam. Itu tafsir bagi alam. Tu. Suatu yang mawujud yang lain daripada zat Allah dan sifat-sifatnya Allah, nama alam. Apa saja. Syurga tu alam, neraka tu alam. Tu arash tu alam. Alam laka tu. Tanya dia apa dia lu alam tu tak apa. Kita tak faham, dia kata lu alam. Ke mana dia fikir lu alam ni? Tuhan duduk di lu alam. Tu. Mana misal bagi alam tu? Tapi alam ni benda mawujud lah. Benda yang ada. Benda sungguh tak panggil alam juga. Benda ada. Bola panggil alam. Bulat bola bukan alam. Bola tu dia amrun itibari. Tu. Tapi sifat bagi bola bukan bohong sungguh. Kalau kata bola tak bulat tu jadi bohong pula. Itu sifat sungguh bagi dia. Sungguh pasal dia ada muntazak minhu, iaitu bola. Dia panggil amrun itibari intiza'i. Tu. Pasal apa dia jadi sungguh? Pasal ada muntazak minhu, dia ada, itu bola. Dia ada bola tu. Tu. Itu tak panggil alam lah. Alam ni ialah mawujud saja, benda yang ada diri, yang lain daripada sifat Allah dan daripada zat Allah. Sifat-sifat Allah yang ma'ani ni. Mana misal bagi yang kata alam ni? Seperti langit. Tu. Langit jirim yang maklum tu. Bukan lapang tak. Jirim yang maklum tu. Langit. Bumi alam. Kayu, batu ni semua hazahru atah ni. Kayu, batu dan lain-lainnya, apa juga yang mawujud daripada zat Allah, sifat Allah, panggil alam lah. Kerana bahawasanya alam tu, pasal apa alam ni, kalau Tuhan tak ada sifat-sifat tadi, tak ada alam ni. Kerana bahawasanya alam ni ada kalanya jauhar dan jirim muradih lah tu. Jauhar firid dan jirim. Tu benda sama lah, iktibar masing-masing. Iktibar, perhati belah iktibar saja. Iktibar kok ni panggil kok ni, iktibar kok nu panggil kok nu. Jauhar, jirim. Jirim ni pasal dia mengambil lapang, dia bertempat. Tu. Ada pula orang nak ceramah, dia kata jirim tak bertempat. Dia tuduh kita kata. Dia kata Asy'ariyah ni kata jauhar tak bertempat. Pasal dia dah faham kata tempat ni tempat duduk. Ni hak bertuh dengan bahagian bawah kita ni tempat duduk, tempat dia kata. Hak keliling ni bukan tempat. Dia kata jauhar duduk seorang-seorang dia, nak bertempat apa dia kata. Maksud tempat tu tempat duduk bagi dia. Dia nak kita faham macam dia, dituduh kita kata jauhar tak bertempat. Pasal apa? Duduk seorang-seorang dia tak? Mula-mula duduk seorang-seorang dia. Tempat tak ada lagi lah. Maksud tempat tu kerusi lah kot. Kerusi bagi jauhar. Bagi dia. Pasal dia kata kita ni, oh kita ni menyama Tuhan dengan jauhar. Pasal apa? Jauhar pun tak bertempat. Dia kuat-kuat telaga, terjun telaga seorang-seorang dia. Binasa dia lah. Dia buat kaedah muqaddimah kat ni, muqaddimah karut semua. Lepas tu dia masuk dalam tu. Dia buat ketabik satu natijah. Lepas tu dia kata hak tu lah ilmu dia tu. Hak tu lah kepahaman dia yang jernih sungguh lah. Jadi dia korek lubang, terjun sendiri lah tu. Jadi penayar diri lah. Orang jahil murakab tu, dia penayar diri dia sendiri. Tu. Jirim yang bertempat dipanggil sifat kasyifah tu, dipanggil na'at li bayanil waqi'. Memanglah jirim bertempat. Jirim ni dia mesti bertempat. Dalam kitab kata dia mengambil lapang tu. Jaga mengambil lapang tu, mana bertempat tu lah. Bukan mengambil buang tu. Ambil lapang. Mula-mula tak ada lapang, ambil. Bukan macam tu. Asal dia ada, dia mesti bertempat jirim tu. Yang kita mengambil lapang tu, keadaan dia tu bertempat. Apa bertempat? Dia mesti ada ruang untuk diri dia. Habis. Jirim yang bertempat sendiri diri.
Bukan seperti arat. Arat ni bertempat tapi menumpang jirim. Arat bertempat juga, bertempat cara menumpang jirim dia. Bukan seorang-seorang dia. Tapi jirim dia bertempat sendiri-diri. Sendiri-diri ni mana tak menumpang. Maksud diri ni tak menumpang. Nak apa? Nak lawan bagi arat sana akan datang. Arat dia bertempat tapi menumpang jirim. Jirim dia bertempat sendiri. Dia bukan masa menumpang. Alam ni jauhar jirim. Kampus lagi nama jisim. Tu. Sama ada jirim tu yang latif ke yang kasif ke tak kira lah. Jadi alam ni jirim lah. Kita ambil jenis ajuh sekali. Jangan kata alam ni Zaid. Kacau. Baru alam juga. Susah lah buat tarikh tu. Zaid pun jirim, Buruk pun jirim. Tak apa. Sama tang jirim. Ambil tarikh tu lah. Alam ni jirim, jauhar yang bertempat gitu. Ni duk lawan. Tak orang pakai istilah. Tak apalah, buat sendiri buah nama lain. Tu siapa jirim? Buah Jerman ke ikutlah. Bubuhlah nama apa, siapa tak nak lawan apa. Aku lah tak suka, tak setuju. Nama-nama ni buah nama lain. Aku suka hati lah nak buat apa pun. Tapi memang tu benda tu jugalah. Alam ni benda tu juga. Jirim yang latif, yang kasif ke, dia tetap jirim. Atau arat, itu sifat bagi jirim. Sifat yang ada. Arat yang berjelera. Berjelera ni mana mesra, menumpang. Dia arat memang sifat dia berjelera. Dia panggil na'at kasyifah juga. Berjelera, menumpang juga. Kalau kita kata tak berjelera, tak berjelera macam mana? Tetap dia berjelera juga. Kita kata ada juga tak berjelera. Seperti pulut kaya. Pulut sekaya, bahagian kepala atas tu warna hijau. Hijau. Bawah tu putih pulut. Di hijau tak melarat ke bawah. Ialah bawah ada arat dia pula. Jadi hak bawah tu putih tetap nama arat. Arat putih berjelera di pulut. Hijau berjelera di kepala tu. Kepala pulut sekaya lah. Hak santan tu. Mana tetap dia berjelera jugalah. Jangan kata hijau tak berjelera ke bawah. Ialah dia tak berjelera lah. Hak bawah tu arat lain. Hak bawah arat lain pula. Hak atas arat lain. Mana tetap dia berjelera, mana menumpang, mana ada. Jelera mana ada di jirim arat tu. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, berjelera padanya pada jauhar dan bertempat menumpangnya. Arat ni bahasa bertempat juga, tapi bertempat menumpang jirim. Bukan tak bertempat dia. Bertempat dia tapi menumpang jirim. Dia bukan bertempat sendiri diri tak. Ni nak beza dengan zat Allah ni. Zat makhluk ni dia jirim yang bertempat. Zat Allah bukan jirim yang bertempat. Zat Allah bukan bertempat. Bukan ambil ruang habuan celuih zat dia, bukan. Itu mana bertempat. Jangan sekadar bertempat ni duduk atas kerusi je bertempat. Tak duduk atas kerusi pun, duduk atas angin pun tempat juga. Kapal terbang, duduk terbang tu bertempat dia tu. Ada ruang habuan dia. Tu. Sama ada ruang tu ruang yang muhaqqaq ataupun ruang yang mauhum. Sama ada ruang sungguh seperti kita isap angin keluar. Ruang sungguh lah ni. Angin pun tak ada. Lah ni nama ruang juga. Tapi ruang mauhum. Pasal apa? Kalau kita nampak angin ni, tak ada ruang dalam ni, tak boleh masuk, penuh dengan angin. Kalau angin tu dia ada warna, apalagi kalau angin tu dia tu kasif, dia tu jirim yang seperti ketir batu ke, lagi tak boleh masuk lah. Oleh kerana angin ni jirim yang latif, dia pula tak ada warna, sebab tu kita berani masuk. Kita tahu surau ni kosong ni, padahal bukan kosong pun penuh angin. Tu dipanggil ruang yang mauhum saja sini. Tapi bila kita masuk, angin mengelak. Angin mengelak. Tempat mana kita ada, angin tak ada situ. Tempat kita mana kita lalu, angin elak situ. Mana kita duduk di celah-celah angin, tu mana bertempat tu. Mana bertempat. Tuhan, zat Tuhan bukan macam tu. Tu. Macam mana kita nafi Allah Ta'ala berjirim berjisim, tiba-tiba kita menyabitkan kelaziman bagi jirim. Bertempat tu kelaziman bagi jirim. Nafi tak habis lagi tu. Ayat ni yang kata laisa kamitslihi syai' itu kita mengaku, tapi kita mengaku tak habis.
Tiada. Seumpamanya Allah suatu apapun, suatu pun tu pula dah mengaji balaghah lah. Reti sungguh lah. An-nakiratu fi siyaqin nafi yufidul umum. Kemas dah nafi tu. Tiba-tiba kelaziman bagi jirim sabit di Tuhan. Dia menafi Tuhan jirim, tapi kelaziman bagi jirim mana bertempat, dia kata. Mana boleh benda ada tak ada tempat. Kata tak pakai akal. Tu. Tapi pakai akal juga. Akal raput. Lepas tu hukum silap. Tuan Kedah kata lawyer buruk tu. Lawyer lah tapi buruk. Bukan layak buruk lah, bukan layak kapal tu. Lawyer. Lawyer ni peguam lah. Tapi buruk. Tak terpakai. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Dan tiap-tiap daripada keduanya. Kedua mana? Jauhar dan arat lah. Itu adanya. Kemudian daripada ketiadaan. Ketiadaan tu diri dia. Diri tak ada dia tu. Demi ketiadaan. Tu. Ada tu. Kemudian daripada ketiadaan. Ketiadaan tu yang sabik dia panggil. Ada yang lahir. Ada yang kemudian. Tak ada yang dulu. Mana dulu tak ada. Tu. Habis. Tak ada kita pada azali pula. Macam kita menyepah. Tak ada kita adamuna fil azal. Fardun min afradil wajib. Satu afrad daripada afrad wajib. Wajib kita tak ada pada azali. Tapi pada masa imkan ni, itu kita ada, kita harus pada masa imkan. Bukan mustahil lah. Tak ada kita tak mustahil lah pada masa imkan. Masa imkan ni lawan dia azali lah. Masa dipanggil masa imkan, masa patut padan timbul mungkin. Dan pada masa imkan itulah qudrah dah ta'alluq qabdah dia bagi. Ta'alluq qabdah di qudrah ni mula masa imkan, bukan masa azali. Sebab ta'alluq qudrah ni dah hala ke mungkin, bukan hala ke benda wajib. Benda wajib tak masuk ta'alluq qudrah. Qabdah tu masa imkan. Jadi tak ada kita tu dulu. Lepas tu ada kita masa imkan ni, dah kita pada ada. Mana ada kita ni, ada yang kemudian daripada tak ada. Ada yang lahir dia panggil. Ada kemudian daripada ketiadaan. Maka jadilah ada dan ketiadaan itu bersamaan. Ni pandang tak imkan dia lah ni. Nak buat dalil alam ni nisbah imkan, bukan nisbah ada dia. Pandang tang imkan, pandang tang padan pun tak apa dah. Pandang tang padan ada pun boleh buat dalil lah. Tu. Kalau gitu anak orang mandui tu boleh buat dalil kata sebab dia pada ada padan. Pada ada padan tak ada. Bersamaan keduanya. Ada lagi ketiadaan. Atasnya tu, atas alam tadi. Bandingannya seperti neraca. Neraca ni penimbang. Neraca ni penimbang, tentu dia ada mata dia, tentu dia ada jarum dia. Kalau penimbang hak zaman lah pun jarum dia ada juga. Tapi jarum ni tu macam-macam jenis lah. Jarum ni macam-macam jenis. Tu hak elektronik lagi. Tapi masuk penimbang ni dia ada dua daun. Belah ni satu daun, satu daun. Mata tengah-tengah. Kalau kita nak bubuh zaman dulu nak beli gula sekati, ambil lah apa dia panggil pemberat. Pemberat tu masuk dalam neraca lagi lah, masuk dalam alat penimbang lah. Bubuh daun sebelah sini sekati, daun belah ni berat sebelah. Kemudian ambil lah gula bubuh belah ni. Lagi mata tak sama, mana gula tak cukup sekati lagi. Dah berat gula. Malah kata bila mata sama, belah sini sekati, gula sekati jugalah. Dia panggil penimbang. Tu. Jadi penimbang ni macam mana boleh berat sebelah kalau tak ada pemberat. Gitu. Seperti neraca.
bersamaan dua daun. Daun ni sama. Tak ada apa lagi, tak buh pemberat apa lagi, duduk sama. Dua daun tu. Maka tidak boleh rendah, tak boleh berat salah satu daun tu atas yang satu lagi, daun sebelah sini, melainkan dengan ditindih, mana ada pemberat dia. Siapa yang memberat tu? Takkan dia berat sendiri. Alam ni bersamaan ada dengan tak ada. Ada boleh, tak ada boleh, tiba-tiba puih ada. Boleh ada sendiri, tak ada yang mengada. Tu. Tak ada pemberat, tak ada yang mengada. Demikianlah alam ini tidak membenar akal akan adanya alam dengan ketiadaan yang membuatnya alam. Habis. Dan yang membuatnya alam tu mesti bahawa ada, mesti ia empunya qudrah dan iradah dan ilmu. Ku ilmu lah Tuhan kehendak. Tu tak akuli dia gitu. Bila kehendak, bila buat, tentu buat serta dengan kehendak dia. Mana ada sifat-sifat qudrah. Sifat pula nak duduk di mana? Kat tak di zat. Tunjuk kata Tuhan tu ada. Tu. Habis. Dan ilmu yang sempurna, dan itulah Allah Ta'ala, iaitulah yang membuat tu Allah Ta'ala. Banyak nak berdalil ni, banyak sungguh. Tu. Mana ada Allah Ta'ala ni nyata sangat, mudah kita faham lah. Tapi tetap ada dalil benda tu. Bukan tak ada dalil, tapi nyata terang sangat tentang ada Allah Ta'ala ni. Tu. Habis. Kehidupan kita sendiri pun, kita hidup penuh dengan pancaroba semua ni pun dah tunjuk kata Tuhan tu ada dah. Tu. Bahkan kita punya kitab fiqh ni pun dah reti kata agama Islam ni betul, reti dah. Reti sangat-sangat dah. Mudahlah tanda Tuhan ada. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, maka ini alam daripada sekira-kira adanya yang lahiq. Ada yang lahiq, yang menghubungi, yang kemudian. Yang lahiq tu tak saya bagi lahiq. Yang lahiq kemudian, daripada ketiadaan yang sabik. Sabik tu dulu, tak ada yang dulu, ada yang kemudian. Tu. Demikianlah adamnya yang lahiq, Adam yang menghubungi. Lepas ada kita, tak ada kita pula. Tak ada kita ke depan daripada ada kita, ada panggil Adam yang lahiq, ada yang sabiq pula. Jadi duk bergilak ganti kat tu. Ada tak ada, ada tak ada. Mula tak ada dulu, dia panggil tak ada yang lahiq, yang sabiq. Lepas tu ada yang sabiq bagi tak ada yang lahiq. Lepas tu tak ada pula, tak ada yang lahiq bagi ada yang sabiq. Ada pula ke depan tu, ada ke depan ni ada yang lahiq bagi tak ada yang sabiq pula. Ada pusing tu. Tu. Wujud lahiqul adam, adam lahiqul wujud. Pusing tu. Tu. Baik. Jadi alam ni daripada sekira adanya, pandang tu. Pandang tentang diri tak ada dia, duduk ada. Ada tak ada pula. Tu. Itu jadi apa tu? Dalil. Artinya dalil penunjuk, pecaman atas ada, atas tentu ada, atas mesti ada. Ada tu dipanggil sifat yang wajib. Sifat yang wajib bagi Allah. Ada sendiri tu bersifat dengan wujub. Mana wujubul wajib. Tu wajibulillah, wajib bagi Allah. Al-wajib salah tu afrad dia ada lah. Ada ni afrad bagi wajib tu. Atas tentu, atas mesti. Ada zat yang menjadikan dia, menjadikan alam tu. Habis. Iaitu yang menjadi tu. Yang menjadikan dia alam tu. Allah Ta'ala.
Dan ia juga, ia alam jugalah. Dan ia alam juga. Pandang tentang tak ada yang lahir, ada yang sabit tadi tu. Juga dalil atas istihalah, atas tak lah, lawannya la wujud. Tak apa? Tak adam. Tu. Jadi alam ni dia bagi satu dalil, malul dia dua. Tu. Alam tunjuk Tuhan tu ada, alam tunjuk Tuhan tu tak bersifat dengan tak ada. Itu istilah lawan dia. Mana kata alam ni bukan dalil bagi mustahil lah. Mana boleh dalil bagi tak ada. Dalil bagi mustahil tak ada. Dalil bagi wajib tu ada. Dalil bagi istihalah dia juga alam dia juga. Tunjuk atas dua madlul. Seperti kita tengok orang budak baru beranak terbit dunia ni. Kita pergi tengok, oh jantan. Tengok apa? Tengok dalil. Oh jantan. Benda tu jugalah tunjuk kata tak betina tu jugalah. Benda tu lah tunjuk kata dia jantan. Benda tu juga tunjuk dia tak betina. Bukan tunjuk kata betina tak. Mana boleh satu benda tu, oh dia jantan, lepas tu betina juga. Tak. Jantan tak betina. Alam tu dalil Tuhan tu ada. Alam dalil juga kata istihalah lawan. Istihalah bagi Adam. Taklah Adam. Tunjuk atas dua madlul. Tu. Tu yang salah mengaku betina. Dia jantan. Nak kata dia betina. Macam mana jantan? Tak malam aku kata betina. Aduh, kacau lah macam-macam. Tu dah berlawan lah tu. Kerana lazim. Lazim wajib dengan istihalah tu. Tu. Kerana lazimnya istihalah akan wujub, akan mesti. Tu. Adapun apa nama wajib, dia berlawan dengan mustahil. Tu. Kalau gitu wujubul wajibat. Sebab tu wujubul wajibat tu wajibul lillah. Sama dengan istihalatul mustahilat wajibatul lillah juga. Mana nak cari dalil bagi mustahil, mana ada? Tak ada. Ada tak dalil peka Allah? Ada tak? Tak ada. Dalil tak peka ada lah. Tu. Cuma ada yang dilalah ni, ada bangsa mutabaqah, ada bangsa iltizamiyah. Kalau kita kata qidam, qidam tu itu tak mula. Qidam tu menunjuk tak mula tu dilalah mutabaqah dia panggil. Adapun qudrah menunjuk tak lemah, tu iltizamiyah. Sebab qudrah ni wujudi. Tak lemah tu sungguh bukan wujudi. Tu lazim malzum. Inilah iltizamiyah. Qudrah tak lemah. Itu dilalah iltizamiyah, bukan dilalah mutabaqah. Adapun qidam tak lemah, tu mutabaqah lah. Sebab qidam mana ternapi awal. Qidam itulah ternapi awal, seperti botak tak ada rambut. Botak itulah diri tak ada rambut. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Adapun keadaan yang menjadikan alam itu satu jua, berhajat lagi pula lah dalil. Berhajat lagi. Tadi reti, cuma nak reti kata ada yang mengada. Tapi kalau benda satu tu pun kalau reti sungguh tak apa dah tu. Situ juga wahdaniyah ada itu tu. Sebab apa? Kalau Tuhan tu dia yang mengada, dia tu fa'il. Fa'il dia satu ya, fa'il hakiki satu ya. Hak kita ni fa'il bukan hakiki, kita bahasa usaha saja. Sebab kalau benda khaliqiyah tu, kalau keadaan dia tu yang mengada, yang hakiki yang mengada, tak boleh ada lagi yang mengada yang lain. Sebab macam kita ni makhlukiyah, kita ni makhluk. Tak sah dah kita nama khalik. Sebab Allah tu khalik, tak sah dia makhluk. Tak boleh berimpun khaliqiyah dengan makhlukiyah. Jalan nak menyabit di ada tu pun cukup dah. Seperti di ada tu pun reti juga di qidam di ada itu. Kita reti Tuhan bersifat qidam, di ada tu pun padan dah.
Reti Tuhan baka, dia ada tu pada anda. Sebab ada ni ada hakiki. Ada hakiki, ada yang tak bergilir dengan tak ada, kita panggil ada hakiki. Ada kita, ada majazi. Maksud ada kita yang bergilir dengan tak ada kita. Tu kata majazi tu. Dulu tak ada, lah ada, tak ada pula. Bukan hakiki tu. Allah ada dia, ada yang tak bergilir ganti dengan tak ada. Tu. Sama ada tak ada beli awal, itulah nama qidam. Ataupun tak ada beli ujung, itulah nama baqa. Sebab tu ulama kata semua tiga sifat tu sifat nafsiyah. Boleh kata sifat nafsiyah. Tu. Sebab mana ada tu salbul adam, nafsiyah belaka. cuma nisbah dengan qidam salbul adam sabiq. Disebah dengan baqa salbul adam lahiq. Salbiah belaka. Apa? Kalau salbiah belaka. Salbul adam mutlaqan tu wujud. Salbul adam sabiq tu itu qidam. Salbul adam lahiq tu baqa. Tu kait sikit. Kalau sifat nafsiyah namanya lah. Mana kata sifat yang tak bercerai di zat. Ada tu. Ada semata. Qidam ada semata juga. Tapi akibat ada yang tak dimula oleh tak ada dulu. Tu. Ada juga. Ada juga dia pun. Qidam tu ada juga. Tu. Ada yang tak dulu tak ada. Baqa pun ada juga. Ada yang tak berjumpa tak ada. Mana kata nafsiyah tiga-tiga tu. Boleh nak masuk tu pun. Tu. Kalau dia nampak dia reti tak apa dah. Tapi ilmu usul ni dia khatarun azim. Bahaya dia besar. Oleh hana bahaya besar, ulama dia hurai lagi. Tokok tambah lagi. Nak bagi jelas lagi. Tak pandai kita nak masuk itu semua. Tu. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Yang mengada ni satu zat dia, maka latasnya, jelasnya bagi kita dengan dalil wahdaniyah akan datanglah. Yang lagi akan datang sebut apa? Sebut namanya. Sebut namanya sini, bukan sebutnya sifat. Sifat mana disebut? Sebut ni haba nama lah. Tu. Macam lembu tu. Lembu, ni misal lah. Lagi macam mana pitala aku ni pula nak bagi misal. Tu. Lembu tu nama dia haba sebut. Hak makan bukan haban nama, haban diri dia haban kita makan, haban kita sembelih, haban pabah tu diri dia. Hak duk sebut tu sebut nama dia. Di sini ni yang akan datang sebut nama bukan sebut sifat. Sebut namanya, nama wadaniyah tu. Baik. Mana ada belakang dia kata wujudun fil lisan, mawjudun fil azhan, mawjudun fil banan. Tu. Semua ada habuan belaka. Fil azhan pun ada, fil lisan pun ada, fil banan tulisan pun ada, fil a'yan pun ada. Seperti pisang, kita bagi misal pisang mana boleh makan? Pisang boleh makan bukan pisang pada lisan tak boleh makan tu. Pisang dalam azhan, dalam zihin kita tak boleh makan untuk terupa pisang tu. Tu. Kalau gitu senanglah, rupa kata banyak duit, kaya, dak. Duk bayang tak mana pun banyak duit tetap tak kaya. Sebab hadu bayang tu bukan pada a'yan. Pisang pada tulisan, pada banan tak boleh makan juga. Pisang mana boleh makan? Pisang dalam pinggan, tu boleh makan. Hak tu boleh makan. Hak azhan tak boleh makan, hak banan tak boleh makan, hak lisan tak boleh makan, hak dalam pinggan boleh makan. Tu diri dia. Tu. Jadi hak disebut ni hak haban lisan, hak sebut lah. Bukan haban nak makan tak. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, tapi nikmat juga sebut pun. Ada banyak juga makna benda-benda ni kita sebut pun nikmat dah. Nikmat haban sebut. Nikmat terbayang pun ada nikmat juga. Nikmat tengok ada nikmat juga. Semua nikmat belaka. Tu. Dia ada haban masing-masing.
Kadang-kadang nikmat ni terima mesej pada jauh tu, mana hala orang tak dapat apa pun tetet masuk. Oh, nikmat tu. Jangan napi benda tu. Nikmat Tuhan jadi, tak payah. Jangan napi benda tu. Ada habuan masing-masing tu. Tu. Bukan tahu orang jantan betina pun. Dia syok dah. Tu akan jantan mana tahu. Adapun nama Tuhan yang satu yang menjadikan alam itu Allah, maka nyata bagi kita daripada cerita Rasul ni tauqif lah. Masa ajaran syarak ni tak ada siapa tahu yang mengada nama apa melainkan Nabi-Nabi yang bagi tahu. Cari tak berjumpa ni tauqif ajaran Rasul ni. Nama yang mengada tu Allah. Tu. Habis kat tu. Kedua, qidam, wallahu a'lam lah. Artinya sedia ada Allah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Boleh lah.